عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Kota Kinabalu 93.9 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rakan-rakan saya kembali bersiaran bertemankan saya Faiz Haji Osman. Hari ini pertemuan kita istimewa untuk Maulid at IKIM. Bukan Maulid, kita bersama dengan Syama'il Ar-Rasul pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita Habib Najmuddin Osman Al-Khirit dah pun berada bersama-sama atas talian waktu ini. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sihat Habib Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib bersama-sama kita pada malam ini. Istimewanya malam ini kita dah pun masuk 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dan hari ini untuk kita berbicara dalam siaran Syama'il Ar-Rasul ini tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khas Maulidur Rasul ini kita nak berkongsi rangkuman apa yang dah selama satu musim kita bawakan perbincangan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, apa yang boleh kita pelajari, apa yang dah pun kita pelajari, apa yang seterusnya untuk kita praktikkan. Kita nak ikut apa yang dah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita nak terus pengajian bersama-sama dengan Habib pada malam ini untuk pengajian ilmu kita dalam siri Syama'il Ar-Rasul. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah wa ba'du. Terima kasih kepada saudara Faiz bin Haji Osman, hafizahullah wa ra'ahu, nafa'anallah, insya-Allah mudah-mudahan diberikan manfaat kita dengan rancangan Syama'ilur Rasul ini. Amin. Yang sekian lama sebenarnya kita bersama menelusuri kepribadian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua pendengar IKIM yang setia dan yang khususnya dalam program Syama'ilur Rasul ini yang mungkin ada bersama, kita kata kalau ada istilah lama ni menadah kitab lah, kita kata ya. Kalau kita rujuk kepada kitab Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi, kitab yang masyhur yang membicarakan tentang Syama'il Nabi Muhammad SAW, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi itu yang kita rujuk daripada awal, yang bolehlah kalau kita sebutkan daripada awal sebenarnya diisi oleh Ustaz Hadri bin Dani, kemudian Al-Fakir menyambung daripada perbahasan daripada kitab ini, sehinggalah pada minggu yang lalu kita selesai atau kita sebut sebagai khatam lah daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan
kita akan mendapatkan keberkatan dan mengalir dalam diri kita ini mahabbah dan cinta kepada Nabi SAW. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan berkesinambungan insya-Allah manfaat itu yang mana kita dapat daripada para asatidah, para masyayikh kita, sehingga bersambung kepada muallif ataupun penyusun daripada kitab ini, Imam At-Tirmidzi, sehinggalah diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan ianya juga akan bermanfaat kepada generasi-generasi setelah kita. Itu yang kita harapkan, ya Faiz, ya? Saya. Jadi kata Saudara Faiz tadi, seperti mana kita maklum, kebetulan pada malam ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia. Dan bahkan disebutkan kemuliaan bulan Rabiul Awal ini adalah disebabkan kerana di dalamnya ada satu kelahiran yang agung. Sehingga kata para muarrikh atau orang ahli tarikh mengatakan bahawa dulu-dulu bulan-bulan yang masyhur di kalangan jahiliyah, orang-orang Arab atau orang jahiliyah, ada bulan-bulan yang seperti Muharram, bulan-bulan seperti Safar, tapi bulan-bulan seperti Zulhijjah. Tapi apabila Rabiul Awal ini Allah pilih untuk lahir seorang insan yang agung, maka bulan yang pada awalnya tidak ada satu pun kemasyhuran di dalamnya itu menjadi masyhur. Jadi itu untuk menunjukkan bahawa bukanlah Nabi SAW itu menjadi masyhur ataupun menjadi hebat kerana bulan, kerana hari. Tetapi bulan dan hari itulah yang menjadi hebat kerana kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau kita kata hari Isnin pun sebenarnya hari yang kata orang-orang Arab biasa je. Tapi apabila lahir hari Isnin itu adalah Nabi Muhammad SAW, hari Isnin adalah hari yang cukup hebat. Sehingga ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Maka kata Nabi SAW, Daka yauma wulidtu. Hari itu hari yang aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Jadi kita pun bagi umat Nabi Muhammad SAW, seperti mana Nabi SAW sendiri memperingati hari kelahiran dia. Kan ketika kita tanya kenapa puasa hari Isnin? Kerana hari lahir aku, kata Nabi SAW. Maka tidak salah kepada kita, bahkan memang sepatutnya kita memperingati, mengingati kepada kelahiran yang mulia ini, iaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Para pendengar Radio Aikim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sepanjang kita menelusuri kitab ini dan bersama kita di dalam program Syama'ilur Rasul, kita telah pun membaca daripada kepribadian Nabi SAW yang boleh kita simpulkan melalui apa yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini sebagai satu kesimpulan. Sebagaimana kalau kita nak kenal secara jelas kepada Nabi SAW secara menyeluruh, maka Sayyidina Anas bin Malik ketika ditanya tentang Nabi SAW, maka dia mengatakan kana Nabi SAW ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Dikatakan adalah Nabi SAW itu adalah ahsanan nas, yang sangat terbaik, manusia yang sangat terbaik, khalqan, ciri-ciri, sifat-sifat ataupun kita sebut penciptaan Nabi SAW itu, wa khuluqan, dan akhlak Nabi SAW. Maknanya kalau kita kata rupa paras Nabi itu terbaik dan akhlak Nabi juga terbaik. Jadi kalau kita kata bukan hasan tapi ahsan, yang sangat terbaik, yang melebihi daripada siapa pun, daripada yang terbaik, baik itu daripada fizikal baginda Rasulullah SAW, rupa paras Nabi SAW, dan juga daripada akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan inilah yang kita baca atau yang kita sebutkan dalam susunan daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, baik bermula daripada rupa paras Nabi SAW dan juga akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat daripada kata-kata tadi yang disebutkan tentang baginda Rasulullah, ahsanan nas khalqan wa khuluqan, itu yang terbaik, manusia yang terbaik, baik daripada rupa paras dan juga akhlak. Maka kita boleh bahagikan yang pertama tentang rupa paras ini. Maka kita lihat
apa buktinya? Maka itulah yang telah pun dikumpulkan daripada hadis-hadis, riwayat-riwayat yang telah pun diceritakan oleh para sahabat tentang rupa paras baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Faiz, ya, kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuji para nabi-nabi yang lain dan para rasul yang lain di dalam Al-Quran. Allah juga menceritakan tentang sifat-sifat kepribadian mereka dan akhlak-akhlak yang terpuji. Tapi ada pun Nabi kita Muhammad SAW itu sangat detail. Disebutkan menyeluruh. Bahkan disebutkan sebelum lahir Nabi SAW sudah pun dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kelahiran pun sambutannya luar biasa, baik itu daripada kalangan manusia yang pada waktu itu berada di Mekah khususnya, dan secara umumnya adalah mereka yang mengetahui tentang tanda-tanda kelahiran Nabi yang terakhir. Begitu juga alam juga meraihkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bagaimana riwayat disebutkan bagaimana para malaikat ketika itu bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyambut kelahiran Nabi SAW, sehingga disebutkan tiang-tiang istana daripada Kaisar Rom, begitu juga ataupun daripada api yang disembah oleh orang-orang Parsi, dan juga daripada orang-orang Majusi yang tak pernah padam pun terpadam. Itu adalah merupakan sambutan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kelahiran yang mulia ini, sehingga ditunjukkan akan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi itu oleh kerana itu kalau kita lihat bermakna sempurnanya daripada kepribadian dan kehidupan Nabi SAW itu kepada kita sampai seluruhnya. Luar biasa. Tak seperti para Nabi dan Rasul, ya, kita juga ada cerita para Nabi, cerita para Rasul. Kita pun kadang-kadang kecil-kecil tu kita baca kitab pasal tu. Tapi tidak semuanya adalah menyeluruh. Satu, kalaupun ada yang disusun daripada awal dan sebagainya, Faiznya sebenarnya dia ada campur sedikit daripada Israiliyat dan juga daripada pendapat-pendapat. Maknanya ada yang tidak jelas lah. Tapi ada pun Nabi kita Muhammad SAW itu jelas. Daripada awal sampailah akhir, jelas sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat daripada kitab Syama'il Muhammadiyah ini sendiri pun, sebenarnya ianya sebahagian je, Faiz. Dia bukan seluruh. Kalau kita nak menyeluruh, kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW ini, kalau kita kata Imam Ahmad bin Hanbal menghafal hadis Nabi itu 1 juta hadis. Bayangkan dia itu yang dihafal, yang belum lagi dapat dihafal itu sekian banyak. Campur di dalamnya daripada qaul, perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, sekian banyak daripada riwayat-riwayat. Jadi itu yang kita baca ini adalah sebahagian saja daripadanya. Tapi dengan sebahagian yang kita baca ini sudah pun kita kata kita sudah dapatkan gambaran yang luar biasa tentang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita kata tentang fizikal ataupun kita kata tentang rupa paras Nabi SAW, daripada awal ketika membicarakan tentang rupa paras baginda Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat menggambarkan akan rupa paras baginda Rasulullah SAW yang cukup sempurna, daripada hujung rambut sehinggalah hujung kaki, diceritakan dengan terperinci oleh para sahabat. Walaupun pada dasarnya para sahabatnya ketika berhadapan dengan Nabi SAW, Faiz, ya, kerana kewibawaan Nabi SAW ini, atau kita panggil haibah baginda Rasulullah, mereka tak berani sebenarnya nak merenung kepada baginda Rasulullah, nak menatap kepada Nabi SAW. Mereka sentiasa menundukkan kepala, rasa kebawaan Nabi. Tapi kadang-kadang mereka intip-intip, kadang-kadang mereka tengok-tengok, lihat-lihat. Ataupun yang biasa meriwayatkan ni, Faiz, biasanya adalah orang-orang yang dekat-dekat dengan Nabi SAW. Seperti orang yang Sayyidina Ali yang duduk dalam rumah baginda Rasulullah bersama Rasulullah. Begitu Sayyidina Aisyah, isteri baginda Rasulullah, dan isteri yang lain. Begitu juga Sayyidina Anas bin Malik, kalau kita tengok banyak menceritakan tentang rupa paras Nabi. Sebab dia khadam ataupun kita panggil yang membantu kepada Nabi SAW. Jadi barulah kita dapat, kalaulah kita nak kata bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kurang dalam riwayat itu, bukan kerana mereka berapat, mereka bahkan Sayyidina Abu Bakar berhijrah bersama dengan Nabi.
Tapi kenapa tak diceritakan secara detail fizikal diwayat oleh Sayyidina Abu Bakar? Saya. Bukan kerana apa, tidak lain kerana mereka sangat beradab kepada Nabi SAW dan hormat kepada Nabi SAW, yang mungkin bagi hemat mereka nak gambarkan Nabi ni, nak diperumpamakan itu seolah-olah mereka tak berani, macam tak sepadan. Kerana terlalu hebat dan agungnya. Itu kalau kita kata orang ni kalau sudah semakin hebat orang tu, dia semakin tak pandai untuk bukan tak pandai, dia tak berani. Bagi dia dah terlalu hebat sangat. Jadi ini kadang-kadang yang kita hadapi juga, ya. Saya. Kadang-kadang kalau kita dah terlalu hormat dengan orang tu, kita pun dah tak kita panggil macam mana dia tak tahu nak cerita. Kita selalu tak tahu nak cerita. Bukan kerana maknanya dia tak tahu, tetapi dia dah terlalu tinggi pandangannya kepada seseorang. Itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yang memandang mulia baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka ni jarang kalau nak cerita tentang fizikal baginda Rasulullah SAW. Tapi Alhamdulillah ada sahabat-sahabat seperti mereka yang dekat dengan Nabi SAW, duduk dalam rumah Nabi, yang membantu Nabi, dan mereka yang kita panggil pandang-pandang imbas kepada Nabi. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang kita baca di dalam kitab Asy-Syama'il ini. Alhamdulillah kita dapat gambaran tentang fizikal baginda Rasulullah yang begitu indah. Kalau kita tahu indah bagaimana digambarkan tentang kulit baginda Rasulullah yang putih bercahaya, kalau kena cahaya yang panas kemerah-merahan. Kita lihat bagaimana mata baginda Rasulullah SAW yang agak besar, kemudian seolah-olah sudah bercelak pun. Walaupun Nabi tak pakai celak di waktu siang, biasanya Nabi pakai waktu malam. Begitulah kita lihat mancungnya hidung baginda Rasulullah SAW, pipi baginda Rasulullah yang mulus, mulut baginda Rasulullah SAW yang sempurna. Begitu juga dengan rambut baginda Rasulullah SAW yang mempunyai beberapa ciri yang disebutkan daripada potongan-potongan dan juga daripada apa yang telah pun ada pada rambut baginda Rasulullah, yang tidaklah terlalu lurus dan tidak juga terlalu keriting, sempurna. Kalau dalam bahasa kita kata ikal mayang lah. Saya. Cantiknya rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat dari riwayat tentang sudut fizikal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidaklah gemuk, tidak terlalu kurus. Nabi ini kalau kita simpulkan daripada rupa paras, disebut sebagai ideal, sangat sempurna. Kerana ini adalah merupakan daripada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu diciptakan jauh dari segala keaiban, tak ada satu kekurangan pun, sempurna disebutkan. Jadi ini adalah gambaran yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat tentang rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sebut tentang rupa paras baginda Rasulullah SAW ini, mana sebenarnya kita juga berharap, kerana indahnya rupa paras. Satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah atau bilik baginda Rasulullah SAW, waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sedang menjahit, jatuh jarumnya, mencari jarumnya tu, gelap, tak nampak sebab lilinnya pun terpadam. Nabi masuk, bercahaya wajah baginda Rasulullah begitu indah sehingga terang bilik tersebut dan dapat dilihat jelas, sehingga diambil jarum tersebut. Dan Sayyidatina Aisyah gembira dan mengatakan, alangkah bercahaya dan indahnya wajahmu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, adakah kamu gembira melihat aku? Kata Sayyidatina Aisyah, bagaimana tidak gembira wahai Rasulullah, melihat engkau yang begitu indah, bercahaya, yang barakah. Kata baginda Rasulullah SAW, wahai Aisyah, tapi ada nanti di akhirat orang-orang yang tak dapat melihat aku, kata Nabi SAW. Walaupun Nabi ini bercahaya, jelas dari jauh pun dapat untuk dilihat cahaya baginda Rasulullah SAW, tapi kata Nabi nanti di akhirat ada di kalangan umatku yang tak dapat melihat aku, kata Nabi SAW. Maka Sayyidatina Aisyah rasa sedih. Bagaimana ada yang tak dapat untuk melihat kepada Nabi SAW? Maka kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat kepada aku, kata Nabi SAW. Jadi apabila kita cerita tentang indah rupa paras Nabi dan sebagainya, maka kita teringin nak melihat, nak bertemu dengan Nabi SAW.
Tapi kalau kita benar-benar nak bertemu, nak bersama dengan Nabi SAW, maka banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaupun kita tak dapat nak ikut fizikal lah, kita ni fizikal memang sudah ditakdirkan Allah. Saya. Maknanya begini keadaan dia, ada orang yang begini rupa paras dia ya. Tapi kalau ada yang boleh kita contohi, kita contohi. Rambut, kebersihan baginda Rasulullah SAW, rupa paras yang boleh. Tapi bukanlah mesti kita kata kita nak ubah apa yang sudah pun ditetapkan. Tapi yang penting juga adalah kenali Nabi SAW, mencintai Nabi SAW dan ingin untuk bertemu dengan Nabi SAW dan bersama dengan Nabi banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi kalau rupa paras. Kalau kita masuk pula, saya nak bagi-bagikan sikit untuk sebagai satu kesimpulan. Saya. Kemudian kita pergi kepada kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok cara kehidupan Nabi SAW, bermakna merangkumi kepada pakaian, perhiasan, begitu juga dengan rumah, makanan. Ini kehidupan. Kesimpulan yang kita boleh ambil adalah Nabi ini hidup dalam keadaan yang kita panggil sederhana atau kalau kita sebut simple. Nabi ini hidup dalam keadaan yang sangat sederhana dan simple. Saya. Macam mana sederhana Nabi SAW? Kesederhanaan Nabi SAW kalau kita lihat adalah bagaimana Nabi SAW rida dengan apa yang sudah pun ada. Maknanya yang dah ada, Nabi rida. Maknanya apa yang ada, rida Nabi SAW. Sederhana. Nabi tidak pernah ingin untuk nak mendapatkan sesuatu yang Nabi tak mampu. Begitu juga Nabi SAW juga tidak mendidik kepada Nabi dan keluarganya itu untuk melampaui batas. Ini kesederhanaan kehidupan Nabi SAW. Nabi didik juga bukan hanya kepada Nabi SAW, kepada keluarga juga. Sehingga keluarga Nabi SAW yang hidup dalam keadaan sederhana itu, baik dari segi sudut pakaian, baik itu dari segi sudut makanan, baik itu dari segi rumah tangga Nabi SAW, rumah Nabi SAW yang kita kata sederhana, tempat tidur Nabi SAW, yang dididik oleh Nabi dalam rumah tangga itu menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang paling bahagia. Saya. Jadi itu juga untuk membuktikan bahawa kebahagiaan rumah tangga dan kebahagiaan kehidupan ini bukan bergantung kepada material semata-mata. Saya sebut semata-mata sebab jangan kata tak ada pula perlu kepada material. Nabi SAW sendiri pun berikhtiar, berusaha. Bermakna ada usaha-usaha yang perlu dan juga diwajibkan kepada kita sebagai suami memberi nafkah, begitu juga kepada seseorang untuk nak mencukupkan kehidupan dia. Tetapi bukanlah menjadikan kehidupan itu matlamat yang membawa kepada seseorang itu lalai dan jauh daripada Allah SWT. Jadi hidupnya sederhana. Makan Nabi SAW sederhana. Bukan Nabi tak pernah makan sedap, Faiz. Makan sedap ada dalam riwayat Nabi makan kambing. Nabi juga disebutkan di riwayat makan ayam. Ada juga disebutkan baginda Rasulullah SAW makan daripada makanan-makanan yang terbaik. Tetapi itu adalah kita panggil Nabi makan itu bukanlah kebiasaan Nabi SAW. Kebiasaan Nabi, kalau kebiasaan Nabi bagaimana? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku lapar sehari, kenyang sehari. Itu yang kehidupan makanan, cara makan Nabi. Satu. Keduanya, kalau Nabi makan hari itu ada makanan, roti yang ada lauk hanya satu kali je. Kalau siang ada lauk, malam tak ada lauk. Itulah kalau kita kata kesederhanaan kehidupan Nabi. Tapi ada kalanya ya, ada orang jamu Nabi dan sebagainya, Nabi tetap terima. Bermakna untuk memberitahu boleh, untuk kita tak salah, untuk kita nak makan yang baik dan sebagainya. Tetapi mesti berpegang kepada kesederhanaan di dalam kehidupan itu. Kerana kesederhanaan ini yang membawa kepada kebahagiaan. Kerana apa? Kalau kita berlebih-lebihan dan teringin sesuatu yang melebihi daripada kemampuan kita, itu akan membawa kesengsaraan di dalam kehidupan. Betul lah? Kadang orang disusah, pening, macam seolah-olah ada target dan dapatkan itu dan sebagainya. Akhirnya membebankan kepada kehidupan dia. Sedangkan kehidupan dunia ini adalah sementara. Inilah yang cuba diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu dua perkara yang boleh kita simpulkan dulu untuk masa ni. Baik itu fizikal dan juga kehidupan Nabi SAW yang begitu sederhana. Daripada pakaian, kata-kata, sendal, perhiasan, cincin. Nabi ada, tapi Nabi tak pakai berlebih-lebihan. Nabi pakai cara yang sederhana, tapi pokok pangkalnya adalah satu,
Ianya adalah halal, taib, halal, baik. Kemudian yang ketiganya, kalau pakaian adalah menutup aurat dan tidak membawa kepada kesombongan. Makanan pula adalah halalan tayyibah yang didahulukan, yang diutamakan oleh Nabi SAW. Begitu juga kalau perhiasan pun bersederhana. Nabi kalau pakai putih satu saja. Tapi jarang riwayat Nabi pakai, tak ada, dah pakai dua sekali. Walaupun kita kata ada orang pakai dua dan sebagainya. Tapi kalau Nabi pakai satu-satu saja. Jadi untuk menunjukkan sederhana, dan ada kalanya Nabi cincin pun, dia ada batu pun Nabi ngadap ke bawah. Dia tak ada ke atas pula. Untuk ialah tak, seolah-olah tidak menunjuk dan sebagainya. Jadi itulah sedikit yang boleh kita simpulkan untuk pertama ni, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Saya terima kasih Habib untuk awal ini bicara tentang rangkuman kita bawakan apa yang kita pelajari selama ini tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita dah pun belajar sama-sama, insya-Allah. Semoga apa yang tinggal sekarang ini, bila kita dapat ilmunya, kita beramal dengan ilmu yang kita ada ini. Dan kalaulah ada sahabat-sahabat kita yang tak sempat nak ikuti kuliah kita, pengajian berkitab kita ni, saya harap anda semua dapat sebar-sebarkan manfaat ini kepada yang lain. Habib, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini untuk sambungan bicara rangkuman Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah dalam Syama'il Ar-Rasul ini. Jangan ke mana, terus setia bersama-sama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Kenali kepribadian dan hayati sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam siaran khas Maulidur Rasul. Rangkuman pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah dalam Syama'il Ar-Rasul bersama Habib Najmuddin Osman Al-Khirit, Rabu 28 Oktober 9 malam, dan hayati kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dalam Maulid at IKIM bersama Ustaz Muhadir Haji Jol, Khamis 29 Oktober 9 malam. Teruskan semarak cinta Rasul bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sah? Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra udu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra udu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Masih lagi terus bersama di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dalam Syama'il Ar-Rasul untuk istimewa Maulidur Rasul kita pada malam ini. Dan kita masih lagi berbicara menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Perbincangan kita, perbahasan kita dalam kitab ini dah pun selesai, Alhamdulillah, minggu lalu. Dan kali ini kita nak bawakan rangkuman apa yang dah pun kita pelajari daripada kitab Syama'il Muhammadiyah ini, menjadi ingatan kita bersama untuk kita tambah lagi kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Untuk sambungan ini, saya kira silakan Habib untuk pengajian kita pada malam ini, rangkuman kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tadi kita dah sebutkan tentang pertama rupa paras baginda Rasulullah, kemudian tentang kehidupan Nabi itu secara umumnya, yang kita kata hidup dengan keadaan sederhana, dan saya sebut sebagai simple lah. Kita sebenarnya kalau hidup ni simple Faiz, kita sebenarnya tak jadi susah dengan kehidupan. Tapi kalau kita ni hidup dalam keadaan yang kita kata nak keterlaluan dan mewah-mewah, dia menjadi satu beban dan juga menjadi satu yang menyusahkan kepada kehidupan itu. Jadi kalau kita tengok, sebab tu ada orang dulu-dulu lah, dia mereka nak hidup bebas dia panggil, tapi ini tanpa panduan lah. Tapi kalau kita ikut panduan Nabi SAW, hidup dalam keadaan simple dan sederhana, kita akan bahagia. Ini kunci yang kebahagiaan yang telah pun dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi adakah bermakna para sahabat yang
yang mewah ni. Mungkin ada orang tanya, ada sahabat ada yang mewah-mewah juga, yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf lah dikatakan. Talha bin Ubaidillah ada sebutkan Sa'ad bin Abu Waqqas juga termasuk di antara orang kaya di kalangan para sahabat. Adakah bermakna itu bertentangan ataupun bersalahan dengan Nabi SAW? Jadi ini juga perlu untuk kita faham, sebab tu keperbagaian kehidupan para sahabat yang ada bersama dengan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW memperakui kehidupan itu. Bermakna tidak salah seseorang itu untuk dianya menjadi kaya. Tak salah. Baik, bukan maknanya tak boleh ni orang Islam mesti duduk miskin. Salah. Tidak. Boleh. Tetapi ke mana arah daripada kekayaannya itu? Jadi ke arah mana? Iaitu marudatillah, untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Satu Abdurrahman bin Auf, naam, hasilnya luar biasa. Kita panggil jutawan. Tapi ke arah marudatillah itu luar biasa. Daripada kekayaan-kekayaannya itu mengalir kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman bin Affan, kalau kita tengok bagaimana dia berinfak, sehingga Nabi SAW sampai-sampai mengatakan, wahai Uthman, buatlah apa pun engkau akan diampuni oleh Allah SWT, kerana luar biasanya daripada apa yang dia keluarkan. Jadi tak salah kalau ada orang Islam yang memang diberikan oleh Allah kelebihan daripada kehidupan ini, cuma pastikan arah daripada kelebihan yang diberikan itu kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada yang kali ini pula kita akan masuk kepada, setelah kita bicara tentang kehidupan Nabi, tentang makanan, pakaian Nabi SAW, kita juga diajarkan sebenarnya di dalam tu tentang bagaimana akhlaknya. Kalau kita kata tentang berpakaian, ada akhlak berpakaian. Kalau kita cerita pasal makan minum, ada akhlak makan dan minum. Ada akhlak, kalau kita bergaul, ada akhlak bergaul, rumah tangga dan sebagainya. Yang ini yang disebutkan dengan akhlak. Jadi kata khalqan, iaitu dari rupa paras dan sifat. Ini pergi kepada khuluqan, kepada akhlak Nabi SAW. Nabi SAW ini daripada bangun tidur sampai kepada tidur itu ada contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata telah ada bagi kamu pada diri Nabi SAW, pribadi Nabi SAW itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita nak supaya kita ni jadi orang yang terbaik, kita kena ikut insan yang paling terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita telusuri daripada kita Asyama'il ini, apabila dicerita tentang pakaian, ada akhlak berpakaian. Yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita doa, kemudian permulaan berpakaian itu dengan kanan. Begitu juga dengan ciri pakaian yang terbaik. Nabi ajarkan. Di antaranya lah, kalau kita kata ciri pakaian terbaik itu sederhana, bersih, menutup aurat, dan juga tidak membawa seseorang itu kepada kesombongan. Jadi ini intipati yang mungkin saya lebih nak tekankan sikit. Sebab berpakaian zaman kita ini, kalau tak kena gaya boleh membawa kesombongan. Dan inilah yang menjadi cabaran zaman ini. Satunya jenama, keduanya brand lah kita kata. Kemudian dari segi sudut ialah mahal, murah, yang mana kita nak tunjukkan brand dan sebagainya. Kalau ia terdetik sedikit kesombongan, maka menjadilah daripada kita berpakaian itu membawa kepada kesombongan. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang memakai pakaian itu khuyalaan, iaitu dalam keadaan sombong, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Jadi itu yang takut ni. So kita kurang bicara sangat tentang perkara-perkara macam ni. Kita dah terlepas pandang dah dengan perkara ni. Tapi apabila kita belajar kitab Syama'il tentang Nabi SAW, Nabi streskan betul, Nabi tekankan betul perkara ni. Sampai Nabi tak salah, Nabi gembira kalau ada sahabat pakai pakaian baru. Pernah riwayatkan Sayyidina Umar pakai pakaian baru depan Nabi SAW. Nabi mengatakan ilbas jadidan. Nabi kata pakailah pakaian baru. Bestnya pakai baju. Nabi kata Nabi sambung. Nabi kata wa'aish hamidan. Tapi hiduplah dengan kehidupan yang terpuji. Nabi kata kamu pakai pakaian baru, okey, tak ada masalah, bagus, belilah. Tapi biar kamu pakai pakaian baru, tapi kehidupan kamu membawa kepada kehidupan yang terpuji. Kalau kita kata sifat mahmudah mesti ada. Jangan kita pakai pakaian baru, elok, cantik, mahal mungkin, tapi kita panggil mazmuman, kan, mazmumah tu. Sifat biar mahmudah, jangan mazmumah.
Yang itu yang dia takut. Jadi kata Nabi, ilbas jadidan wa'ish hamidan. Kamu pakai baju baru, tapi biarlah yang membawa baju kamu dalam kehidupan kamu yang kamu pakai ini adalah kehidupan yang terpuji, kata Nabi SAW. Itu intinya yang kita nak. Jadi kita bercermin, tengok kita, cantiknya, Alhamdulillah. Cantik pakaian, cantik fizikal kita, Alhamdulillah. Sebab tu Nabi ajar kita tengok cermin pun kita doa kan. Kita doa, Allah maka mahasan kharqi fahasin khuluqi. Kan itu Nabi kata, ajarkan, Ya Allah sebagaimana kau cantik rupa parasku, cantikkanlah akhlakku. Bermakna, kita semua ni dah cantik dah memang. Sebab memang kita manusia ini diciptakan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebaik-baik ahsan taqwim. Tapi yang paling utama, fahasin khuluqi tu, perbaiki akhlak. Yang itu yang kita nak. Jadi Nabi kalau pakai pakaian, Nabi syukur kepada Allah SWT. Dan kalau pakaian baru, Nabi kata apa? Ya Allah, jadilah baik pakaian ini dan orang yang memakai pun jadi baik. Dan jauhkan daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan orang yang memakainya. Mana ini intipati daripada pakaian itu sendiri. Begitulah kalau kita cerita pasal pakaian, ada akhlaknya. Begitu juga makan dan minum. Bagaimana Nabi SAW kalau makan dan minum ni, satu, yang pertama sekali, Nabi akan mulakan dengan bismillah. Makan dan minum mesti mula dengan bismillah. Sebab kata Nabi SAW, kalau tak mula dengan bismillah, maka syaitan akan makan bersama. Satu. Yang keduanya, makan dengan dan minum dengan tangan kanan. Ini Nabi tekankan betul. Bahkan kita ada anak seorang isteri Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, Nabi kata. Kul mimma yalik, makan apa-apa yang dekat dulu, kata Nabi SAW. Jadi Nabi ajarkan, walau dia kecil lagi. Jadi kita ni kalau ibu ayah, kita ajar anak-anak kita daripada kecil macam mana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Penting. Sebab makan dan tangan kanan, minum tangan kanan ni, kata Nabi, sebab makanlah kamu dengan tangan kanan, kata Nabi, dengan tangan kiri. Sebab kalau makan dengan kiri, kerana syaitan makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Jadi ini sangat besar dia punya impak dia tu. Kata Nabi, yang makan tangan kanan kiri ni syaitan, kata Nabi SAW. Masya Allah. Jadi tak naklah kita nak bersama dengan syaitan. Jadi kalau boleh tu kita jaga-jaga, sebab kadang-kadang kita ni, yalah kita kata kiri kanan ni kita tak kisah sangat. Tapi dia ni besar kesannya. Sehingga sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW. Dan dalam makanan ini, Nabi sangat bersederhana. Nabi akan makan apa yang ada. Maksudnya, apa yang ada akan disyukuri oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW, walaupun Nabi juga mempunyai selera-selera dan mengetahui tentang makanan. Nabi tahu makanan mana yang sedap dan sebagainya. Tetapi bukanlah itu yang akan dicari, dijadikan matlamat oleh Nabi SAW. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, apa saja yang ada pun, Alhamdulillah. Ini kehidupan, cara makanan bagi Rasulullah SAW dan sangat bersederhana. Yang konsepnya Nabi makan ketika lapar dan juga berhenti sebelum kenyang. Ini kalau kata konsep makan baginda Rasulullah SAW. Kemudian barulah kita akan pergi pula, kalau kita kata makan, minum, apa yang Nabi suka dan sebagainya. Ini telah pun kita sebut dalam kitab Syama'il. Nabi kalau makan, Nabi suka kalau kaki kambing di bahagian hadapan, Nabi suka. Kalau minum, Nabi suka makan minum yang manis, yang sejuk. Sejuk ni maknanya bukanlah macam air kita ni, tapi dia tidak panas, tapi macam kita panggil air rendaman daripada kurma ataupun kismis yang direndam jadi dalam air satu malam, kemudian esoknya diminum oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah minuman yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi SAW minum, dalam keadaan Nabi SAW akan minum dengan 3 tegukan. Ini semua sampai begitu detail. Bahkan Nabi sebutkan, kalau kamu minum, minumlah dengan 3 nafas, kata Nabi SAW. Kalau kamu makan, kata Nabi SAW, makanlah kamu itu dengan 1/3 daripada bahagian perut. Sampai begitu diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau boleh kita ikut ni, insya-Allah hari ni kalau kita kata pasal kita macam-macam formula dah kita pakai ni Faiz, nak diet nak itu dan sebagainya. Saya rasa ini diet terbaik lah kalau kita kata. Sungguh. Bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita cara diet yang terbaik. Itu kalau kita boleh amalkan ni, luar biasa dah kita, insya-Allah. Kemudian baru kita pergi kepada
Yalah apa yang Nabi suka wangian, Nabi suka wangi-wangian. Jadi kalau kita ni ada wangi-wangian ni, Nabi suka untuk kita pakai wangian. Jadi manfaatkan daripada wangi-wangian itu untuk digunakan sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baru kita pergi kepada pergaulan. Kalau kita tengok pergaulan Nabi SAW ni, dia akan bicarakan tentang cara Nabi berbicara. Sebab pergaulan ini biasanya di antara dia punya asas yang paling utama sekali adalah bercakap lah Faiznya. Sebab kita ni kadang-kadang bercakap ni yang kita kata kita berkawan tak bercakap tak rasanya tak jadi kita bercakap. So banyak penekanan yang akan dibicarakan dalam bab ini atau tentang akhlak ni adalah cara berbicara. Kerana bergaul itu dia punya asasnya adalah bercakap. Sebab tu Nabi kata pertama sekali yang akan membawa kepada kesan seorang itu adalah permulaan percakapan. Sebab tu Nabi ingatkan sangat, mulakan percakapan khususnya kepada orang Islam ni dengan sama Islam tu dengan salam dia. Kan itu permulaan. Sebab dia akan menambahkan mahabbah, kasih sayang di antara sama lain. Kemudian baru Nabi akan mulakan bercakap dengan cara yang lemah lembut. Satu. Kemudian kalau orang bercakap, Nabi akan berikan perhatian. Begitulah Nabi SAW bercakap dengan keluarga. Nabi SAW kata Sena Aisyah kat rumah, Aliananas, orang paling lemah lembut. Kalau bercakap pun lemah lembut. Saya. Kan? Saya pun tak tahulah berjaya ke tidak. Wallahualam. Kita bercakap ni tentang Rasulullah, kita kat rumah. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang okey lah. Tone dia okey. Tapi kadang-kadang tu naik juga tone tu. Kan? Kadang-kadang tinggi juga. Allah. Tapi Nabi SAW memang alianan. Nabi memang dia tone-nya Masya Allah. Sangat berlemah lembut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita cakap bicara satu bab panjang. Kalau kita tengok dalam bab tu, kita tetap buat bicara tentang percakapan Nabi SAW, cara Nabi SAW bergurau. Ini semua merujuk ke tentang pergaulan. So pergaulan ini adalah penentu keadaan seseorang itu, yang mana kalau kita contoh Nabi SAW, kita akan berjaya dalam pergaulan kita. So hari ini kita ada macam-macam cara yang kita kata kita berfikir macam mana nak ambil hati orang tu, macam mana kita nak ialah orang tu sayang kita, macam mana orang tu nak ambil perhatian. Sebenarnya kalau kita ikut akhlak Nabi SAW, semua orang sayang kepada kita. Sebab Nabi SAW begitu. Nabi SAW disayangi oleh siapa pun. Bahkan ada orang yang kadang-kadang awalnya membenci kepada Nabi SAW, tapi apabila Nabi berbicara dengan dia dengan keadaan lemah lembut, dengan akhlak, akhirnya mereka akan memperakui tentang akhlak dan kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah asas yang boleh untuk kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Jadi ini yang paling mencabar lah. Paling mencabar sekali pergaulan lah. Pergaulan ni, ya Allah, kita bercakap ni senang, tapi kalau dah bergaul tu macam-macam retak dan hala tuju kita ni yang berbagai-bagai kan. Jadi itu yang kita kena bersungguh-sungguh lah. Kadang-kadang kita macam boleh ke kita selalu kita boleh ke tapi kalau tak boleh ada saya nak, ini pun sebagai satu kita panggil sebagai satu peringatan bersama. Ada orang kata itu Rasulullah. Kan ada yang kalau kata tentang Rasulullah, kata buat begini dia kata itu Rasulullah. Rasulullah okeylah, memanglah boleh dia lah Rasulullah. Kan. Jadi mereka gunakan itu sebagai satu apa sebenarnya, sebagai satu alasan untuk mengelak diri mereka daripada melakukan. Sedangkan bukankah Nabi itu sebagai contoh? Kalau tidak, kenapa Allah kata Nabi itu sebagai contoh? Kalau Allah suruh jadikan Nabi itu sebagai contoh, bermakna boleh untuk mesti dah diikuti, bukannya sekadar meletakkan akhlak itu memang itu Rasulullah, dia bolehlah, kita bukannya Rasulullah, kita kalau itu maknanya tak betul lah apa yang dianjurkan oleh Allah. Tidaklah, pasti mesti kita patutnya, dan semua yang Nabi ajar dan semua yang Nabi contoh itu adalah yang memang sebenarnya kita mampu dan boleh untuk lakukan. Cuma nak ataupun tidak itu saja. Jadi kemudian kita masuk pula kepada ibadah Nabi SAW. Baru kita pergi kepada ibadah. Dia bicarakan tentang ibadah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah Nabi, merujuk kepada solat malam baginda Rasulullah, puasa Nabi SAW, bacaan Al-Quran Nabi SAW, bagaimana tentang ibadah-ibadah baginda Rasulullah, yang bolehlah kita simpulkan bahawa ibadah Nabi ini luar biasa. Luar biasa ibadah baginda Rasulullah SAW. Sehingga
Yalah, kalau kita kata memang tak mampulah, kalau ibadah memang tak mampu nak ditandingi tentang ibadah Nabi SAW. Tak mampu ditandingi. Sebab memang Nabi SAW tu macam mana orang nak menandingi kepada ibadah ataupun daripada kesungguhan baginda Rasulullah dalam ibadah, dan juga daripada hubungan Nabi SAW dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada orang yang mampu untuk sampai kepada keadaan itu. Sebab Nabi SAW hatta dalam tidur pun Nabi kata, aku tidur pun, kata baginda Rasulullah SAW, pun berzikir kepada Allah. Dan aku tidur pun di sisi, dalam maksudnya dekat dan bersama dalam mengingati dan juga sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini memang kalau kita kata ibadah. Tapi kalau secara fizikal yang Nabi tunjukkan daripada ibadah dan sebagainya, itu pun luar biasa ibadah Nabi SAW. Cuma Nabi agak bersederhana ada kalanya. Tidak lain adalah supaya tidak menjadi beban kepada umat. Itu. Jadi jangan salah sangka dia kata Nabi SAW kata puasa, kata Nabi berhenti. Itu juga salat malam Nabi SAW. Nabi SAW salat ada kalanya Nabi SAW bersederhana dalam keadaan beberapa rakaat dan sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk tidak menjadi beban kepada umat. Tapi kalau Nabi SAW ini sungguh-sungguh nak menunjukkan benar cara ibadah Nabi SAW, tak ada yang mampu untuk nak menandingi ibadah Nabi kita Muhammad SAW. Aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu kesimpulan yang boleh kita katakan dalam ibadah Nabi yang luar biasa. Kemudian barulah kita pergi kepada sifat-sifat yang membawa kepada kita bahawa ada sifat yang disebut tawaduk, ada sifat yang disebutkan dengan malu, yang mana ini adalah dua sifat ada yang mana merangkumi kepada akhlak Nabi SAW. Tawaduk ni adalah cabaran. Khususnya zaman ni, Nabi SAW adakan kita tawaduk, tapi pada zaman ini tawaduk adalah cabaran kepada kita. Jadi tawaduk ni maknanya apa? Kita rendahkan diri, tetapi bukan bermakna merendahkan diri ini maknanya kita berdiam diri. Tidak. Bukan bermakna kita tidak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tawaduk bermakna kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tawaduk bermakna tidak merasakan diri kita ni adalah yang lebih baik daripada yang lain. Ini adalah merupakan sifat Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Nabi SAW adalah orang yang paling terbaik di kalangan manusia. Tapi Nabi adalah orang yang paling tawaduk, dan Nabi adalah orang yang paling malu. Walaupun Nabi SAW adalah sangat sempurna, fizikalnya sempurna, akhlaknya sempurna, tapi malu. Jadi kunci kejayaan daripada kehidupan itu adalah malu, Faiz. Khususnya zaman ni, ya Allah, Faiz, kita kehilangan satu sifat yang paling besar sekali, namanya malu. Ya, betul, Faiz? Sungguh. Kalau kita tengok dalam media sosial dan sebagainya, Allah, ada, minta maaf lah, ada orang yang kadang-kadang dah tak ada, hilang rasa malu. Sungguh. Kenapa? Kerana nak masyhur, nak terkenal, nak tu, maka dia buat sesuatu yang memalukan demi untuk mendapatkan perhatian, demi untuk mendapatkan perhatian dan sebagainya. Jadi ini kita nak ambil balik intipati daripada akhlak itu yang disebutkan malu. Nabi paling malu, orang yang paling malu sekali. Jadi bermakna rupanya malu itu yang disebutkan adalah bahagian iman daripada iman. Dan malu ini Nabi SAW, bahkan Nabi kata ada seorang ketika Nabi SAW tengok dia malu nak minta dia punya hutang kepada orang pun marah dia kata biarkan. Kalau dia dah malu, bagus, kata Nabi SAW. Sampai begitu, kata sifat malu itu dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian barulah kita pergi kepada lebih khusus nama-nama Nabi, tentang kehidupan Nabi secara khususnya, usia baginda Rasulullah, sampailah kepada kewafatan baginda Rasulullah SAW yang kita sama-sama bahaskan, kita sama-sama sayu mendengar keadaan kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW ketika wafat pun tidak meninggalkan apa pun, Faiz. Harta Nabi SAW yang ada pun sebenarnya telah diwakafkan kepada kaum muslimin. Ialah pakaian-pakaian Nabi yang masih ada itu pakaian-pakaian yang sederhana. Bahkan disebutkan ada sempat lagi sehari atau hari sebelum kewafatan Nabi, beberapa dirham yang ada pada Nabi pun Nabi infakkan. Sampai begitu sekali, kerana Nabi SAW kata apa, ketika di akhir kalimat Nabi SAW mengatakan ila rafiqil a'la, iaitu Nabi SAW ingin untuk bersama, iaitu untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ditutup dengan perbahasan kita yang terakhir tentang mimpi melihat Nabi SAW dalam tidur, yang memang semua kita berharap
dan semua kita berdoa agar mudah-mudahan kita dapat untuk melihat baginda Rasulullah SAW di dalam mimpi, di dalam jaga, masuk dalam jaga ni sama ada ialah di akhirat nanti kita akan dapat lihat, dapat bersama, dapat dekat dan dapat dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna daripada bulan Rabiul Awal yang mulia ini dalam kita meriah pada waktu ini dengan sambutan Maulidur Rasul akan diulang-ulang tentang kepribadian, tentang sirah, tentang akhlak. Bagus, luar biasa apabila adanya peringatan-peringatan itu yang kita ambil itu masuk dalam firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kerana zikra, peringatan, memperingati, peringatan-peringatan yang dibuat itu sebenarnya memanfaat kepada orang-orang beriman. Apatah lagi yang diperingatkan, yang diperingati itu adalah Sayyidul Wujud, Nabi Muhammad SAW. Oh, itu adalah merupakan peringatan yang paling luar biasa. Baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat untuk sama-sama menyuburkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada pesanan Nabi, alimu auladakum atau adibu auladakum, salah satu pesan, ajarkan anak kamu itu 3 perkara, iaitu hubba nabiikum, cinta kepada nabi kamu, hubba ahli baitihi, cinta kepada ahli keluarganya, wa hubba tilawatul Quran, dan cinta untuk membaca Al-Quran. Nabi gesa ajar anak cinta Nabi. Jadi kalau kita nak anak kita cinta Nabi macam mana? Kena kenal Nabi. Nak kenal Nabi macam mana? Baca kitab Syama'il, belajar tentang Nabi SAW, tahu tentang kepribadian dan sirah baginda Rasulullah SAW, baru kita dapat untuk nak ajarkan anak kita untuk kenal dan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan juga kepada dan juga membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat untuk diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan ini, kelebihan di dunia bersama dengan Nabi, di akhirat bersama dengan Nabi SAW, dan mudah-mudahan lisan kita banyak insyaAllah sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wabak ini, dan digantikan dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita pada minggu ini, malam ini. Saya kira menutup perbincangan kita dalam Syama'il Muhammadiyah. Cantik sangat perbincangan kita, Syama'il Ar-Rasul kita pada kali ini, musim ini, yang mana kita tutup pada malam 12 Rabiul Awal ini, Rabiul Anwar, untuk sama-samalah kita tambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dah kita pelajari dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dalam siri Syama'il Ar-Rasul ini, macam yang Habib sebut tadi, kalau ianya sebut sebagai satu contoh, maknanya contoh yang untuk kita ikuti, bukan untuk kita tatap semata-mata, tapi akhirnya kita azam untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita sama-sama doa semoga Allah lorong kita untuk kekuatan kita untuk ikut apa yang dah diajarkan setiap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah menyebut kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita mula sikit-sikit. Yang penting istiqamah untuk kita hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih banyak Habib untuk kesempatan sepanjang musim Syama'il Ar-Rasul bersama-sama dengan kita berbincang. Saya nak ucap terima kasih kepada Saudara Faiz juga, penerbit, dan juga kepada Daidul Hakim yang mana dapat untuk bersama-sama. Saya pun sebenarnya apabila ada komitmen macam ni, kita panggil, kita pun dapat faedah bersama. Jadi saya dulu belajar, saya ingat ketika ustaz dah bawa kitab-kitab banyak, kita bawa satu keping kitab kan. Ustaz bawa kitab yang mengajar tu kitab banyak. Jadi kita kata kita yang belajar ke dia yang belajar? Rupanya betul, apabila kita mengajar, kita pun kena rujuk kitab yang belajar lebih seronok sebab kita belajar kita rujuk satu kitab je, dan nak mengajar dan berujuk berkitab-kitab. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, jadi itulah kita panggil
kelebihan dia, dan mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat bersama insya-Allah. Amin. Wa iyyakum Habib, dan insya-Allah semoga kesempatan kita ni insya-Allah dapat kita jumpa di lain siaran insya-Allah Habib. Kita rencanakan mungkin tahun 2021, kita doakan semoga banyak lagi program-program yang akan kita bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalkan untuk ilmunya Habib sepanjang bersiaran Syama'il ini insya-Allah. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita dalam Syama'il Ar-Rasul. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, terima kasih atas perhatian kita semua dalam Syama'il Ar-Rasul untuk musim kali ini. Kita akan kembali insya-Allah. Kami cuba rencanakan untuk beberapa program lagi tahun 2021 untuk sama-sama kita tambah lagi kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk November dan juga Disember nanti kita akan bawakan Syama'il Ar-Rasul, ulangan program-program Syama'il Ar-Rasul ini. Saya akan pilih beberapa topik untuk kita dengarkan kembali pengisian dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terbitan buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Ayo serta kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi disiapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Hari ini, kita kalau nak menentukan kelangsungan sebuah negara, tiap-tiap rakyat mesti pastikan wakaf khususnya ataupun bagi orang yang bukan Islam menggunakan yayasan endowment, pastikan bahawa kita menginfakkan dana kita. Wakaf telah menjadikan satu tunjak kelangsungan peradaban, dan hari ini orang Melayu sudah mampu memberikan sebahagian untuk memenuhi tuntutan asas hidup, iaitu rumah mampu milik, pendidikan, beasiswa kita boleh mampu. Kalau kita buat, maknanya Allah berikan negara ini barakah dan kemakmuran. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kesihatan kita pada hari ini memandangkan bulan Oktober adalah bulan kesedaran untuk kanser payudara. Kita bawakan kepada anda tajuk kita hari ini tentang kesedaran kanser payudara bersama dengan pakar perunding bedah am dari Hospital Pakar KPJ Rawang, iaitu yang bahagia Dr. Syaruniza Mat Syahir pagi ini ya. Simptom yang paling common sekali adalah sakit datang dengan ketulan pada payudara. Bila ada ketulan pada payudara tu, kita kena tengok ciri-ciri ketulan tu. Selain daripada ketulan tu sendiri, kita akan tengok bahagian kulit payudara tu ada tak berlaku apa-apa perubahan, seperti contohnya dia tak licin macam biasa, dia bergerutu ataupun dia macam bentuk kulit limau, dia bintik-bintik. Kemudian kita akan tengok bahagian nipple, kadang-kadang dia tak normal, dia tertarik ke dalam. Kalau yang lewat lagi datang kadang-kadang dengan ulcer. Selain daripada ketulan pada payudara, kadang-kadang kalau ada ketulan pada bahagian ketiak pun kita kena pay attention, kita kena check juga. Tapi kebiasaannya ketulan-ketulan yang disebabkan oleh kanser ni biasanya tak sakit. Tapi macam mana doktor, macam mana kita tahu yang
ketulan itu akibat kanser ataupun ketulan itu sekadar ketulan biasa, doktor? Macam mana kita nak bezakannya, doktor? Kita kena check betul-betul. First sekali lepas kita jumpa doktor akan tanya dari segi sejarah, doktor akan pemeriksaan semua. Kemudian doktor akan buat ujian seperti ultrasound dan program. Jadi ultrasound dan program ni akan mencadangkan kepada kita lah sama ada ketulan ini adalah ketulan yang baik ataupun ketulan yang kanser, malignan. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.